Apa yang saya akan lakukan dalam video ini ialah kita akan mengenal pasti segitiga sama dan buktikan bahawa mereka adalah sama dengan menggunakan andaian yang telah kita buat. Jadi di sini saya ada segitiga BDC di dalam segitiga AEC. Ia berkongsi satu sudut di sini dan itu dikira sebagai satu sudut. Kita perlukan dua sudut yang ada persamaan. Dan kita tahu bahawa dua garis ini adalah selari. Dan kita juga tahu dua garis ini ada lintangan. Sudut sepadan itu akan menjadi kongruen. Jadi sudut ini sepadan dengan sudut ini. Kita dah selesai. Kita ada satu sudut dan segitiga AEC yang kongruen. Dan sudut lain iaitu BD dan C. Dan kemudian kita ada dua sudut yang juga kongruen. Dengan kedua-dua segitiga, jadi kedua segitiga ini akan mempunyai sepasang sudut sepadan. Sepadan dan kongruen ia sepatutnya sama supaya kita boleh menulis segitiga AC, AC dan E akan menjadi segitiga sama dengan kita nak huruf ini dalam susunan yang betul. So, B kita akan pergi kepada C dan seterusnya sudut yang tak ada label ni BD. Maafkan saya. So, BCD kita dah selesaikan sebelum ini. Sekarang kita buat yang ini pula. Ini agak sama. Sekurang-kurangnya dari sekilas pandang, kita dah tahu yang YZ pasti tidak selari dengan ST. Jadi kita tak dapat buat ini sebagai hujah. Baiklah, oleh kerana saya tak melabelkan ini selari, anda juga nak tahu kita tak boleh sekadar melihat sekilas pandang. Anda pasti nak cakap apa yang saya telah diberi dan apa yang tak diberi. Tidak ada yang dilabel seperti ini. Kita tak dapat membuat penyataan ini walaupun ia nampak selari. Satu perkara yang kita ada adalah kita mempunyai sudut di sini. Ini perkara biasa kepada segitiga di dalam dan di luar. Kemudian kita ada beberapa sisi. Mungkin kita boleh guna SAS untuk persamaan. Maksudnya jika kita boleh tunjukkan nisbah sisi pada kedua sisi kepada sudut ini dan mereka mempunyai nisbah yang sama daripada segitiga yang kecil kepada segitiga yang besar, barulah kita boleh cari persamaan. Jadi kita perlu pergi kepada kedua sisi untuk sudut ini. Di sini, mari kita lihat sisi yang pendek dari kedua sisi ini. Yang pendek ini adalah 2 dan mari kita lihat sisi yang pendek. Sudut yang berlainan untuk segitiga yang besar. Sisi yang pendek berada pada sebelah kanan dan ini akan menjadi XT. Baiklah, kita nak bandingkan nisbah di sini. Kita akan lihat XY per XT per XT sama dengan nisbah sisi yang lebih panjang atau kita cari relatif kepada sudut ini lebih panjang daripada 2. Maaf, yang paling panjang sebenarnya. Walaupun ia kelihatan seperti itu, ia sama dengan nisbah XZ. XZ per yang lebih panjang dari 2 sisi. Kalau anda lihat pada sudut ini atau sudut ini, segitiga yang besar per XS per XS. Ia agak mengelirukan sebab ia seperti diterbalikkan sisinya. Tapi saya lihat pada sisi yang pendek ini atau sisi yang pada sudut ini dan antara sisi yang panjang daripada sudut ini dan ini adalah sisi pendek dari segitiga kecil dan segitiga besar. Yang ini adalah sisi lebih panjang dari segitiga kecil dan segitiga besar. Kita boleh lihat XY. XY adalah 2. XT ialah 3 tambah 1, 4. XZ ialah 3. Dan XS ialah 6. XS 6. Jadi anda mempunyai 2/4 di mana ia sama dengan 3/6.
Jadi nisbah antara sisi pendek dari kedua belah sudut dan sisi panjang dari kedua belah sudut untuk kedua segitiga nisbah adalah sama. Jadi dengan SAS, kita tahu dengan SAS kita tahu dua segitiga adalah kongruen. Tapi kena berhati-hati bagaimana cara kita menyatakan segitiga ini. Kita kena pastikan ia mendapat sisi sepadan. Kita boleh katakan yang segitiga, saya dah kehabisan ruang di sini. Biar saya tulis kat atas ni. Kita boleh tulis segitiga XYZ. XYZ adalah sama kepada segitiga. Kita mula dengan X, iaitu puncak segitiga, kemudian pergi kepada sisi pendek dulu. Sekarang kita mula dengan X, pergi ke sisi pendek, segitiga besar. Jadi X, kita pergi XTS. XYZ adalah sama dengan XTS. Baiklah, kita lihat yang ini pula. Dalam segitiga yang besar, kita ada dua sudut tepat di sini. Kita ada satu, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang terjadi dengan mana-mana segitiga yang kecil. Dari segi sudut sebenar, sudut tepat, anda tahu yang ini kelihatan seperti sudut tepat, kita tak boleh anggap begitu sahaja. Dan ia berkongsi, jika kita lihat pada segitiga kecil ini, ia berkongsi satu sisi dengan segitiga besar. Ia tak cukup untuk berbuat apa-apa. Dan kemudian segitiga ini, di sini juga berkongsi sisi lain. Tetapi itu juga tidak bermaksud apa-apa. Kita tak dapat membuat apa-apa kenyataan mengenai persamaan. Tapi memang tiada persamaan yang berlaku di sini. Jika mereka memberi kita ada sesetengah yang berkongsi sudut, yang ini berkongsi sudut yang sama, segitiga besar dan segitiga kecil, ada pernyataan mengenai persamaan yang kita boleh buat. Jadi yang kita tahu yang ini adalah sudut tepat. Mari kita buat pernyataan menarik mengenai persamaan. Sekarang kita tak boleh buat apa-apa. Baiklah, mari kita cuba yang ini, satu daripada dua ini sekarang. Yang pertama ini kita sudah asingkan. Mari kita berikan tiga sisi daripada kedua segitiga dan mari kita selesaikan menggunakan nisbah antara sudut sepadan yang tetap. Kita mula dengan sisi pendek. Sisi pendek di sini ialah 3 dan yang ini adalah 9 punca kuasa 3. Kita nak lihat jika nisbah antara 3 kepada 9 punca kuasa 3 adalah sama dengan sisi yang panjang di sini. Ia adalah 3 sama dengan punca kuasa 3. Sisi panjang iaitu 27. Kemudian ia akan menjadi sama dengan, kalau ia jadi sama dengan nisbah kepada sisi panjang di sini ialah 6. Sisi panjang di sini ialah 18 punca kuasa 3. Ini akan menjadi, ini akan jadi 3, ia akan jadi 3. Biar saya lukis dalam warna neutral. 3 akan jadi 1/3. Nampaknya ini macam nombor yang berlainan. Nombor yang berlainan dari sisi nisbah sebelum ini, tapi kita akan berhati-hati di sini. Dan di sini akan menjadi, dan kita bahagikan dengan penyebut dan pengangka dengan 6. Ini akan jadi 1/3. Anda akan mendapat 1/3 yang sama dengan punca kuasa 3/9. Yang perlu sama dengan 9, yang perlu menjadi 1/3. Pada mulanya mereka nampak tak serupa, tapi sebenarnya kita boleh merasionalkan penyebut ini di sini.
Kita lihat di sini 1/3 punca kuasa 3 jika anda darabkan dengan punca kuasa 3. Kita akan lihat di sini, ini sebenarnya akan memberikan anda pengangka 9. 3 darab 3 ialah 9. Jadi sebenarnya adalah sama. Ini sebenarnya mengatakan ini adalah 1/3 punca kuasa 3 yang merupakan perkara yang sama seperti ini, di mana ia merupakan perkara yang sama seperti 1 punca kuasa 3. Jadi sebenarnya ini adalah segitiga sama. Saya pasti kita sudah dapat dan saya pastikan saya dapat mengikut urutan yang sama. Mari kita mulakan dengan E antara sisi biru dan magenta. Itu adalah antara sisi biru dan magenta yang merupakan H. Di sini segitiga E saya akan lakukan seperti ini. Segitiga E akan jadi, saya akan ke sisi biru F dan pergi ke sepanjang sisi biru. Biar saya lakukan dengan cara ini, tapi sebenarnya saya nak guna cara lain. E segitiga E F G, kita tahu ia sama dengan segitiga. Jadi E di antara sisi biru dan magenta. Sisi biru dan magenta iaitu H. Kemudian kepada F. Dan sisi biru kemudian pergi kepada I. Dan sisi orange kepada I dan J. Jadi segitiga EFG ialah sama dengan segitiga HIJ. Dari sisi sama. Mereka bukan sisi kongruen, mereka cuma mempunyai nisbah sama atau faktor skala yang sama. Sekarang mari selesaikan yang terakhir ini. Kita ada satu sudut di sini. Sini. Yang kongruen kepada sudut ini. Dan kita ada dua sisi. Dan mungkin kita cuba untuk menggunakan bahagian sudut sisi. Kerana kita mempunyai sisi sudut sebelah sini, nampaknya kita boleh gunakan nisbah. Kerana 4 darab 2 ialah 8, 5 darab 2 ialah 10. Tapi agak keliru di sini kerana ia bukan sisi sepadan. Untuk menggunakan bahagian sudut sisi, dua pihak yang mempunyai nisbah sepadan yang sama, yang boleh sama ada di sebelah sudut. Jadi dalam kes ini, mereka tidak berada pada salah satu sudut. Dalam kes ini, 4 adalah di sebelah sudut, tetapi 5 tidak. Jadi kerana jika di sini adalah 5, di sini maka kita boleh membuat hujah untuk persamaan. Tetapi 5 tidak berada pada sisi dalam sudut. Ia tak sama dengan 4. Kita tak boleh gunakan bahagian sudut sisi dan terus terang tiada apa yang boleh dilakukan di sini. Kita tak boleh membuat beberapa pernyataan yang kukuh tentang persamaan yang terakhir ini.